Okey, kisah ini sebelum kita berehat saya bacakan satu lagi kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Okey, beliau gunakan nama samaran, katanya jangan sebut nama yang tertera di alamat email. Kalau kisi terbaca, kisi tak perlu baca kiriman saya. Okey, saya takkan baca nama anda. Saya gunakan nama Ina, Ina, I-N-A, Ina bukan nama sebenar, nama samaran. Pengalaman berlaku di rumah beliau, iaitu terletak di kawasan Clementi. Beginilah kisahnya. Selamat malam kepada pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama Ina bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan di sini. Ina berkongsi pengalaman berlaku di rumah Clementi dan kejadian ini terjadi selepas Ina mimpi. Ina pernah mimpi dikejar oleh sejenis lembaga tinggi besar hitam. Dalam mimpi, Ina lari sampaikan terjatuh. Bila dah terjatuh, baru tersadar dari tidur. Jadi setelah kejadian mimpi yang menyeramkan yang pertama tu, masih ingat lagi mimpinya. Keadaan pelik mula berlaku dalam rumah. Betul Kisi. Kadang-kadang malam-malam tengah tidur, dengan suami, berdua saja. Kami dah berumah tangga tapi masih belum ada zuriat. Tengah tidur, nanti akan dengar bunyi telapak kaki orang jalan dengan lajunya dalam rumah. Dalam rumah bukan atas, bukan bawah, tapi dalam rumah dengan telapak kaki orang jalan dengan pantas. Malam-malam kadang-kadang dengar bunyi orang buka paip air. Bunyi paip air di sinki air di dapur. Pernah bangun Kisi, kata Ina. Keluar dari bilik pergi dapur, tengok tap paip air itu memang tutup rapat. Tapi bila dengar bunyi air datang dari mana? Mustahil rumah orang sebelah buka paip boleh dengar. Pendengar Misteri Jam 12, Ina menceritakan lagi. Selain daripada kejadian aneh, bunyi telapak kaki, bunyi air, kadang-kadang suami pernah nampak, Ina pun pernah nampak, kita pernah nampak kelibat. Kalau tengah duduk, tengah berdiri, tengah makan, tengah telefon, nanti nampak kelibat macam suami masuk dalam bilik. Nanti tengah cakap dekat telefon, tiba-tiba suami masuk dalam rumah daripada pintu ruang tamu. Terperanjat dibuatnya, kata Ina. Lalu Ina bertanya pada suami, "Bang, abang dari mana?" Aku keluar kejap lah. Tapi saya nampak kelibat suami masuk dalam bilik ketika saya sedang menggunakan telefon. Itu tidak kisah. Banyak lagi kelibat-kelibat saya dengan suami nampak. Lama-kelamaan kami pun mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan dan sekarang ini sedang diusahakanlah untuk membantu melegakan keadaan rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada Kak Sabaria, katanya. Assalamualaikum Dik Kisi. Waalaikumsalam kakak. Kata kakak Sabaria, 2 hari lepas kakak naik lift nak pulang ke rumah. Rumah kakak di Jurong West tingkat 8. Jadi dalam perjalanan lift naik ke atas rumah tu, kakak terlupa nak tengok peti surat, letterbox lah. Jadi balik kerja sekitar 1 pagi. Jalan, dah terlampau ngantuk sangat, fikirkan tentang banyak benda lah. Memang niat di hati tu, dalam hati cakap, okey, aku turun daripada transport ni, aku nak tengok surat. Dah sampai masuk lift dah. Kak Sabaria kata, terlupa Kisi. Jadi lift tu tengah on the way ni atas, teringat, kakak terus tekan, random, tekan tingkat. Tiba-tiba bila tekan tu, kakak tertekan tingkat 4. Jadi rumah tingkat 8, kakak tekan tingkat 4, sampai tingkat 4, pintu lift terbuka. Jadi kakak pun keluar lah, niat hati keluar. Kemudian turun tangga untuk ke bawah lah, nak tunggu lift turun, lift naik tingkat 8 ni. Tak apalah, turun tangga je lah. Jadi kakak keluar daripada lift, jalan nak menuju ke arah tangga, ada satu rumah tu. Rumah tingkat 4 ni sebelah kanan. Dekat luar rumah, ada seorang makcik. Pintu rumah dekat tepi lift ni tutup. Tingkap tutup, pintu tutup. Tapi depan rumah tu ada makcik. Makcik ni sedang berdiri depan pintu rumah tu, mungkin nak masuk dalam rumah. Jadi tengah jalan,
Kakak nampak makcik keluar lift nampak makcik. Jadi apa yang berlaku bila sebelum sampai tangga, sebelum kakak sampai tangga nak turun bawah tu, ada satu lagi tembok. Tembok ni adalah tembok yang mencantumkan koridor dengan lobby lift. Jadi keluar lift, okey, ada lift lobby, kemudian jalan ada tembok, baru nampak koridor. Bila tengah jalan, nampak makcik tengah diri, kakak lepas tu koridor, itu berapa saat Kesi? Rasa-rasanya kurang dari satu saat. Lepas daripada tembok tu, makcik yang diri depan pintu hilang Kesi. Terus meremang dulu rumah. Dan tiba-tiba tak boleh fikir tu kakak. Rasa takut sangat. Kakak pusing kiri tengok kanan. Takkan orang ni masuk rumah macam sekelip mata ni. Kakak pun turun bawah, turun tingkat 4, dari tingkat 4 ni turun tingkat 3, turun tingkat 2, sampai tingkat 2, tergerak hati kakak. Tak tahu kenapa lah. Tangga rumah kakak, bila kita tengok tempat railing pegang tangga tu, kita boleh tengok atas. Dia ada lubang sampai ke atas, boleh tengok tingkat 4, boleh tengok tingkat 5, tingkat 6. Sedang kakak jenguk, makcik yang sama sedang jenguk kakak dari tingkat 4 dan sedang senyum Kesi. Kakak punya terperanjat, turun bawah, pergi letterbox, ambil surat, takut juga, surat tak lupa. Ambil surat, nak balik sekarang macam mana, takut. Terpaksa, tak ada pilihan, kakak telefon suami, kata Kak Sabaria. Banyak kali telefon, macam nak rak. Setelah banyak kali telefon, suami jawab dengan suara mengantuk. Bang, tolong saya bang, turun bawah. Ambil saya boleh tak bang? Suami marah. Tak payah pakai daya Kesi. Siapa tak sayang isteri, kata Kak Sabaria. Suami turun dengan muka mengantuk. Naik lift. Kakak takut sangat-sangat. Kakak konon-konon berdiri belakang suami. Sambil kakak main handphone. Setelah tu Kesi, kakak turun ke bawah. Satu hari tu untuk tengok tingkat 4 tu rumah siapa. Sebab kakak tak kenal orangnya. Turun bawah, masih pintu tutup, tingkap tutup, semua tutup. Jadi kakak pergi rumah jiran sebelah yang berada kebetulan dekat luar rumah. Kakak tanya, Aunty, sorry ya, this house got people stay not? Kakak tanyalah, rumah ni ada orang tinggal tak? Rumah ni dah lama kosong. Belum orang tinggal lagi. Kali terakhir, seorang pasangan lelaki dengan isteri tua. Tak tahu mana diorang pergi. Kakak terdiam Kesi. Rumah ni dah lama kosong. Misteri Jam 12. Okey, Pak. Sementara saya nantikan panggilan, di sini ada kisah yang ingin saya bacakan. Yang ini kisah daripada pendengar kita. Datangnya daripada Saiful. Katanya Ahmad Saiful. Kesi, pernah mendengar kata orang-orang tua supaya jangan mandi laut pada waktu malam. Tapi inilah yang terjadi pada diri saya. Saya ini agak degil. Dan saya sebenarnya mandi laut pada waktu malam. Waktu itu kami berada di pantai mana? Waktu itu kami berada di pantai Changi. Jadi sedang barbecue di tepi pantai. Dan apa yang terjadi? Saya pun masuk ke dalam air untuk basahkan badan. Tapi saya sebelum saya turun ke bawah, saya telah pun ditegur oleh makcik saya. Tanyanya, Saiful, nak pergi mana? Oh, turun bawah lah, mandi kejap. Saiful, malam-malam jangan mandi laut, tak baik. Jadi saya pun cakap, tak baik kenapa pula Dengar je cakap orang, jangan mandi laut malam-malam. Jadi saya pun tidak indahkan nasihat makcik saya. Saya pun turun ke bawah daripada bahagian kawasan barbecue tu, turun dan terus pergi ke tepi pantai. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan saya berendam untuk seketika. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya sedang rendam, badan saya ni, kepala saya masih ada di atas permukaan air, tubuh saya terapung-apung atas air. Tiba-tiba kaki saya sebelah kiri dengan kanan yang sedang saya gunakan untuk mengapungkan diri saya ni terperangkap dengan sesuatu, membuat saya agak sukar untuk katanya mengapungkan diri saya pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya cuba lawan, makin berat. Kaki saya nak menendang sesuatu. Tangan saya yang sedang saya
gunakan sebelah kiri dengan kanan yang untuk tolak air supaya saya dapat terapung di atas air. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk mengaup ada sesuatu seolah-olah dekat kaki saya. Bila saya tarik, saya sengitkan tubuh saya sedikit, tarik, alangkah terperanjatnya kain putih. Begitu panjang kain putih ada di sekeliling saya, termasuklah dekat bahagian bawah, yang mana waktu itu begitu banyak sampaikan sukar untuk saya mengapungkan diri saya pada malam itu. Jadi saya dapati yang saya ni seolah-olah dah sukar, nak makin tenggelam. Oleh kerana itu saya cuba baringkan diri saya. Jadi pendengar Ria 897, bila kita nak mengapungkan diri, kita akan gunakan tangan dengan kaki untuk tolak supaya kita sentiasa dalam keadaan floating. Jadi oleh kerana dah tak boleh, sebab banyak sangat macam kain putih yang menghalang pergerakan tangan dengan kaki, kata Saiful, saya mula baring. Dalam keadaan baring, supaya saya juga dapat terapung-apung, dan secara perlahan-lahan beliau kata dengan dalam keadaan baring tu tolak dirinya berenang untuk pergi ke tepi pantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Saiful, apabila saya baring, tengah baring ni, air terkena sedikit terkena pada muka saya. Tiba-tiba ada benda hitam dekat muka. Saya tolak, rambut Casey. Rambut orang warna hitam terkena pada muka saya. Saya pun toleh. Terperanjat saya dapat lihat. Dalam keadaan yang sama sedang baring macam saya, betul-betul dekat sebelah saya. Rambut tu berkibaran, terapung-apung atas air sambil terkena muka saya beberapa kali. Nasib baik saya dapat kawal perasaan terperanjat saya. Kalau tidak, saya yakin saya lemas. Saya kawal perasaan takut. Saya cuba pusingkan tubuh dengan menolak air. Saya berenang sampai saya dapat rasakan pasir, jejak kaki. Kemudian saya naik ke atas. Tengah jalan sampai atas, saya fikirkan awal tadi kemungkinan saya tidak boleh hidup. Tapi syukur umur saya panjang. Bila naik atas, makcik saya yang tadi nasihatkan saya tegur lagi. Engkau ni aku dah cakap jangan mandi malam-malam, tak bagus. Saya cuma senyum dan angguk-angguk kepala saya saja. Sebenarnya saya dah tahu kenapa tidak dibenarkan mandi laut seorang diri pada waktu malam. Di sini sebelum saya jawab panggilan, ada pendengar kita yang berkongsi daripada Syafiq, katanya, apa khabar Kisi, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin berkongsi sesuatu. Yang ini adalah kisah tentang bekas kekasih abang saya. Saya ingat lagi waktu petang tu saya duduk di rumah sedang menonton TV. Abang saya pula katanya sedang on the way nak balik, bawalah kekasihnya, kunun-kunun nak tayanglah pada ibu. Jadi ayah saya di rumah, ayah saya tidak ada di rumah, cuma ibu saya dengan pembantu rumah sahaja yang ada. Dan Kisi, katanya Syafiq, bila abang saya dalam perjalanan, dia suruh saya kemas rumah, jangan berselirak, katanya nak dekat sampai. Jadi saya pun bangun, buatlah apa yang patut dengan pembantu rumah. Jadi kemudian beberapa minit abang saya pun beri salam. Dia beri salam, dia masuk ke dalam. Kemudian saya dapat lihat kekasih abang saya ni mati-mati tak nak masuk dalam rumah. Tak apalah. Malaslah nak buka kasut. Casey, hairan, malas nak buka kasut. Kasut tinggi, takkanlah berapa susah nak buka sepatu masuk ke dalam rumah. Kalau pakai kasut high cut ke dengan tali nak kena buka satu persatu tu faham. Tapi dia tak nak. Mak saya sampai keluar, panggil dia masuk. Tak apa cik, saya malas nak buka kasut cik, kaki saya sakit, tak sedap. Jadi akhirnya pembantu bisik di telinga saya. Kamu tengok di atas pintu kamu ada apa itu? Saya tengok dia, kenapa ya bu? Nanti aku jelaskan. Jadi akhirnya dia pun duduk di luar.
Abang saya masuk ke dalam rumah, makan sekejap, dia mati-mati tak nak masuk. Ibu saya sampai rasa pelik. Kenapa budak ni tak nak masuk? Jadi setelah abang makan, abang dah solat, abang pun keluar. Sambunglah. Mereka dah berlalu pergi. Jadi pembantu panggil saya, kata Syafiq, dengan ibu. Ibu tanya, kamu tahu enggak kenapa dia enggak mau masuk? Ibu, atas rumah ibu tu ibu letak barang kan? Ya, kenapa ya? Barangkali pacarnya Ridwan tu Syafiq lah, abang kepada Syafiq memakai susuk. Casey kata Syafiq, di atas pintu rumah ibu saya ada gantung daun kelo dengan juga letak besi berani. Tak tahulah benda tu yang ada digunakan oleh budak perempuan tu susuk ke, santau ke, ataupun barang lain. Tapi mungkin kerana itu, kami tak pasti, tapi mungkin kerana itu dia tak nak masuk ke dalam rumah. Memang benar Kisi. Lat 2 minggu, abang saya dengan dia putus. Tidak dapat teruskan berhubungan. Terima kasih. Selamat tengah malam Kisi. Itu tadi adakah anda rasa memang budak tu tak nak buka sepatunya, tumit tingginya sebab kakinya sakit ke, leceh ke, ataupun anda rasa ada kaitannya dengan sesuatu, daun kelo yang digantung depan pintu rumah dan besi berani yang digantung. Tapi ingatlah apa jua, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Jangan sampai kita salah akidah sudahlah Kan gantung tu semua tak baik. Baik, kita akan teruskan dengan kiriman-kiriman yang lain. Kisah selanjutnya ingin saya sentuh. Ini tentang seorang ibu. Perbuatan ibunya akhirnya diketahui oleh anak. Jadi apakah perbuatan ibu yang diketahui oleh anak? Apakah yang dilakukan oleh ibunya? Pendengar Ria 897. Inilah kisah yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan MJ12, Misteri Jam 12. Tapi ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Nama yang digunakan dalam kiriman email ini namanya nama samaran daripada namanya apa ni? Nama dia Kin, K-E-E-N. Kin berkongsi peristiwa pengalaman apabila beliau ketahui sesuatu yang dilakukan ibunya. Kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa kabar Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama samaran saya Kin, bukan nama sebenar. Saya ingin bercerita sesuatu, dan perkara ini adalah tentang ibu saya Casey. Sejak ayah saya meninggal dunia, kami, yaitu saya, ibu dengan 2 orang adik, hidup tidak menentu. Dikatakan oleh Kin, kami kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebab waktu itu ayahlah sumber pencarian. Tapi katanya bila ayah Kin meninggal dunia, Kin baru saja habis sekolah menengah di tingkatan 5. Tak dapat teruskan pelajaran sebab ibu dah tak boleh kerja. Jadi mengharapkan saya yang dewasa dalam rumah, saya mula bekerja sepenuh masa untuk menyara 2 adik saya yang masih lagi bersekolah. Pendengar Ria 897, hari demi hari bekerja balik malam untuk mencari sesuap nasi bukan senang Kisi. Nak hidup yang tidak berbapa. Ibu saya ni pula lain. Kerjanya duduk di rumah. Dia ni merupakan pengamal perubatan. Tapi bukanlah yang macam Kisi sangkakan. Dia tukang urut. Itu pun kalau orang datang nak urut, dia tak akan keluar. Dia suka duduk rumah. Jadi orang tu akan datang ke rumah. Ramai Kisi datang untuk mendapatkan urutan ibu. Saya ingin pendekkan cerita saya. Jadi Kisi dah tahulah sedikit sebanyak pengalaman keluarga saya dahulu, kata Kin. Apa yang ingin saya sentuh? Beberapa kali bila saya makan dengan ibu, saya akan ternampak jari-jari ibu ni seolah-olah macam cala bala, ada luka. Kadang-kalanya macam ada darah beku. Jadi saya tanya pada ibu, Bu, kenapa dengan tangan Bu? Cala bala, ada luka, ada juga kelihatan darah macam beku. Dan ibu akan mengatakan, oh, tak ada ni urut orang. Urut 2-3 jam, penatlah, tangan ibu ni pun dah tak larat. Tapi akhirnya Casey, setelah lebih kurang setahun saya bertugas,
Ibu saya kata, kau dah tak payah kerja lagi, Kin. Kau pergilah, sambung belajar. Jangan khawatir tentang duit. Mak dah simpan cukup duit mak urut orang. Untuk bayar duit sekolah engkau, duit adik-adik engkau, duit rumah, semua ada. Pada mulanya saya tak percaya, tapi oleh kerana ibu dah bersuara dan saya memang nak lanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi, saya pun berhenti kerja dan kemudian apply. Nama saya di salah satu politeknik di Singapura. Jadi Casey, hari demi hari saya tengok tangan ibu jari ibu saya memang macam tu. Dan beberapa kali juga, bila saya pernah buka oven dalam rumah, oven dah tidak digunakan. Dulu pernah lah digunakan, ibu akan buat kuih, tapi sekarang ni sejak ibu mengurut orang dah jarang ataupun tidak langsung digunakan. Dalam oven pernah saya buka kerana ternampak sesuatu. Bila saya tarik, ternampak Casey atas pinggan ada pulut kuning. Pulut kuning. Saya tanya ibu ni siapa punya? Siapa punya? Dia tanya saya balik. Jadi saya nak makan, dia kata jangan. Tak tahu siapa punya, buang sudah. Saya pun buang pulut tersebut. Lat beberapa hari nampak lagi pulut kuning dalam oven yang kita tak digunakan. Pendengar Ria 897, dengan kuasa Allah kata Kin, pada satu malam saya terbangun nak ke tandas apabila terdengar ibu saya bercakap dengan seseorang macam budak kecil. Nah, sini, cepat, makan cepat. Makan, nanti kau dah nak kena balik. Jadi, pendengar Ria 897, nak buka pintu bilik, tak boleh. Ibu sedang bercakap dengan sesuatu. Jadi apa saya buat? Pintu rumah saya, pintu bilik ibu saya ni, bawah lubang pintu tu jaraknya agak besar. Dengan perlahan-lahan saya cuba tunduk. Casey, alangkah terperanjatnya. Saya nampak Casey dekat hujung katil. Berdirinya seorang budak sebab kakinya kecil sangat. Bila saya nampak, astagfirullahaladzim. Dalam hati, adakah ibu aku memelihara sesuatu? Adakah mungkin benda itu makhluk tuyul? Pendengar Misteri Jam 12, saya sampaikan tak berani nak ke tandas. Dan sampai ke saat ini saya tak berani nak menegur ibu saya. Tak tahulah apa makhluk yang saya lihat dalam bilik ibu, dan ibu sedang berbual dengan makhluk itu. Saya tak nampak sebenarnya apa yang ibu lakukan. Tapi saya rasa, Casey, mungkin ibu menyuap makhluk itu dengan pulut kuning yang dia simpan dalam oven. Mungkin sehingga akan menyebabkan tangan dia luka. Itulah yang boleh saya fikirkan. Sekarang perhubungan dengan ibu semakin renggang. Dan Casey, ibu saya pun jarang saya lihat solat. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada Casey dan pendengar Misteri Jam 12. Baik, para pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kiriman berikut ini. Adalah kiriman daripada seorang pemandu taksi, merupakan kiriman email yang ada di hadapan saya. Email ini datang dari Encik Adnan. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya adalah seorang pemandu taksi dan tolonglah Casey kedengarkan pengalaman yang tidak seberapa seram, tetapi ini pengalaman yang menakutkan saya. Saya bertugas sebagai seorang pemandu taksi, seorang diri. Saya tidak ada relief driver. Jadi saya akan pandu sesuka hati saya lah. Kalau saya nak pandu malam, nak pandu petang. Jadi pada hari ini maksudkan, hari ketika saya mengalami gangguan yang menakutkan ini, saya bertugas memandu sejak pukul 5 petang lagi. 5 petang itulah saya mula memandu sampailah ke lewat malam, sampailah pukul 1 lebih pagi. Kata Cik Adnan, bila 1 lebih pagi itu saya dah terasa amat letih. Jadi saya pun buat keputusan untuk pulang ke rumah dan beristirahat dan akan sambung memandu bila saya bangun pada mungkin pagi nanti. Jadi saya pun pulang. Untuk pengetahuan Casey, saya tinggal di kawasan Admiralty. Taksi saya akan diletakkan
di salah satu multi-story car park ataupun tempat meletak kereta bertingkat berdekatan dengan blok rumah saya. Banyak perkara saya pernah dengar tentang multi-story car park ini, tapi saya tak pernah percaya. Sampailah ke hari yang dimaksudkan, inilah kisahnya. Sampai saja dekat kawasan pekarangan rumah saya terus masuk dalam satu lorong untuk menuju ke arah multi-story car park. Pusing punya pusing, tingkat bawah semua dah penuh. Saya terpaksa naik tingkat makin tinggi dan makin tinggi. Akhirnya sampai ke tingkat 4B, multi-story car park kawasan Admiralty. Saya tak nak sebutkan nama bloknya. Katanya saya nampak satu ruang yang kosong. Saya pun masuk. Saya masuk dari belakang. Jadi bila saya gustan, perlahan-lahan saya reverse, tengok cermin. Kata orang, kalau nampak hantu tak boleh tengok dari cermin. Mereka tak wujud. Tapi saya rasa itu kepercayaan, mungkin kepercayaan bangsa-bangsa lain. Apa yang saya nampak ini amat menakutkan saya. Sedang saya gustankan taksi saya kisi. Saya dah nak masuk ni, parking. Tiba-tiba saya ternampak dalam keadaan taksi saya sengit. Dari rear view mirror, saya ternampak ada susuk tubuh berpakaian serba putih berdiri betul-betul dekat parking yang saya nak masuk. Jadi saya berhenti. Saya terus pijak brek. Kata Encik Adnan. Jadi Casey, saya keluarkan kepala saya. Tengok ke belakang. Tak ada benda. Saya pusingkan kepala saya. Tengok dari cermin pun tak ada benda. Kemudian saya berhenti seketika. Perlahan-lahan saya mendongak ke atas, melihat sekali lagi cermin. Casey nampak dengan jelas Casey. Ada perempuan berdiri berpakaian serba putih. Saya menjadi takut. Saya keluar daripada parking lot tersebut dan mencari tempat meletak kenderaan yang lain. Saya masuk ada beberapa lot berjauhan dari tempat saya parking. Saya gustan. Nampak lagi susuk tubuh yang sama. Kali ini saya dah rasa tak sedap hati. Saya terus batalkan niat untuk letakkan kenderaan saya. Saya pusing balik, turun ke bawah dan letakkan kenderaan saya, taksi saya, dekat loading-unloading bay. Setelah itu saya matikan enjin, saya keluar dari kenderaan. Tak apalah, tiket kena saman lah. Saya jalan pergi. Saya terus naik lift pulang ke rumah saya. Sampai rumah, saya buka pintu, beri salam, masuk dalam. Terus saya pergi masuk ke dalam tandas, kata Cik Adnan, cuci, bersihkan kaki. Keluar dari tandas, dari tingkap dapur boleh tengok multi-story car park. Sempat saya menjenguk Casey. Alangkah terperanjatnya saya apabila saya ternampak dekat multi-story car park, benda yang sama, susuk tubuh yang sama, sedang berdiri tetapi membelakangi. Saya hanya nampak bahagian belakang saja. Sejak hari itu, saya rasa takut dan gerun sangat-sangat untuk naik. Kalau saya balik pandu malam, saya akan letak dekat loading-unloading bay. Dah banyak kali kena saman. Dan sekarang ini saya tukar pula pattern ataupun cara saya keluar memandu. Kalau saya akan keluar dan balik malam, saya akan pastikan saya akan memandu sampailah waktu subuh di mana ramai orang dah keluar kerja dan ada tempat-tempat yang kosong di lantai bawah, barulah saya pulang. Kalau balik tak ada kosong, saya akan keluar balik dan terus memandu mencari rezeki. Terima kasih dari Encik Adnan. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Ini adalah kiriman yang saya terima datang daripada Kak Nazira. Ya, Kak Nazira berkongsi peristiwa ketika dia menyewa sebuah bilik. Dan bilik ini disewa menetap bersama dengan anaknya, kata Kak Nazira. Kejadian ini berlaku beberapa tahun yang dahulu. Jadi kita akan berkongsi pengalaman, kisah-kisah misteri anda. Dan sekiranya kalau anda ada pengalaman, anda juga boleh hubungi saya sebentar nanti di 669 11897.
Katakan Azira, kakak pernah hidup merimpat Casey. Kerana pada waktu itu setelah berpisah dengan suami, ialah rumah pun dah dikasih balik kepada pihak HDB. Jadi kakak sebenarnya tak nak tinggal bersama dengan adik-beradik kakak. Bukan nak memburukkan mereka, tapi ada baiknya kakak tak perlu cerita. Mungkin kehadiran kakak nanti tidak boleh diterima oleh adik-beradik yang lain. Sebab itu kakak rela bawa diri. Dah macam-macam tempat kakak tidur. Kakak dengan anak, hanya kami berdua saja. Nasib baiklah anak kakak ni anak bujang. Berusia pada waktu itu 13 tahun. Suami bermain kayu tiga, kemudian terjebak dalam perkara-perkara yang tak elok. Kemudian dipendekkan cerita, kami berpisah. Rumah yang kami miliki harus diserahkan kembali. Jadi duit yang kakak miliki daripada penjualan rumah tu, setelah dibagi dengan suami, bekas suami dengan kakak, berapalah sangat Casey? Anak sekolah dengan perbelanjaan itu ini. Jadi pada waktu itu nak beli rumah pun memang tak mampu. Kakak bekerja seorang diri, anak masih bersekolah, dan nak berkembali merayu simpati dengan adik-beradik pun kakak rasa tak perlulah. Yalah, kakak faham apa orang katakan di belakang kakak. Jadi kakak bawa diri. Kakak pernah tidur di motel untuk beberapa minggu. Yalah, lama-kelamaan tidur motel, harga satu hari satu malam berapa? Duit yang banyak pun boleh surut. Jadi akhirnya kakak buat keputusan untuk mencari sebuah bilik untuk disewa. Nak sewa sebuah rumah memang susah. Jadi carilah. Kakak dulu, zaman dulu-dulu tak ada internet Casey. Kalau ada pun kakak tak tahu gunakan. Jadi kakak hanya menggunakan surat khabar untuk mencari bilik sewa Casey. Cari bilik sewa ni bukan senang. Ada yang mengenakan bayaran yang amat tinggi, terlebih dari bajet. Kakak pun kena buat kiraan. Ya, sementara menantikan rumah sewa daripada pihak HDB, kakak terpaksalah tinggal di sebuah rumah. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, kata Kak Nazira, ada sebuah rumah ini milik orang Melayu kita. Rasa bersyukur sangat dapat rumah milik orang Melayu. Rumah yang dia miliki ni rumah jenis 5 bilik. Dan dalam rumah tu ada 3 bilik tidur. Ada ruang tamu, 3 bilik tidur, ada dapur. Bilik tidur master bedroom dikunci, tidak boleh disewakan. Jadi ada 2 bilik yang kosong. Jadi kakak boleh pilih lah antara 2 bilik yang ada. Kakak orang yang pertama sebenarnya. Orang yang pertama yang telah pun respon kepada iklan. Katanya sini iklan mencari penyewa sebuah bilik. Rumah yang dimaksudkan ini terletak dekat kawasan Bukit Panjang. Jadi pendengar Ria 897. Katanya Kak Nazira, bila kakak dengan anak pergi ke rumah yang disebutkan ini, rumah ni memang lengkap, ruang tamu semua lengkap, ada televisyen dan sebagainya. Tetapi antara satu syarat yang mana ditetapkan oleh tuan rumah, ruang tamu ini hanya untuk makan. Untuk makan dan untuk minum, untuk berehat. Tidak dibenarkan menonton TV dekat ruang tamu. TV itu telah pun ditutup. Ya, ditutup dengan surat khabar. Dan kalau kakak nak tengok TV, kakak kena beli, letak dalam bilik sendiri. Jadi antara lagi sebab yang digunakan, kakak tidak boleh menjemur pakaian dalam rumah. Kalau nak jemur pakaian semua di luar menggunakan galah. Jadi kakak ada 2 tempat jemur baju tu, ada 4, 2 galah kakak boleh gunakan, dan banyak lagi lah peraturan-peraturan. Dalam rumah tu pula kita tak boleh bawa orang. Tak boleh bawa kawan datang untuk overnight. Tak boleh bawa kawan datang untuk simbang-simbang. Tidak dibenarkan. Kalau perlu, kakak boleh jumpa kawan di kolong blok. Kalau tidak, memang tidak dibenarkan. Jadi itu antara syarat-syarat. Kakak pun tak kisahlah Casey. Harganya memang berpatutan, kakak mampui. Dan yang penting sekali, ia adalah milik orang Melayu Islam. Jadi kakak tak perlulah tentang nak pakai dapur untuk masak dan sebagainya. Jadi pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya kakak dengan anak ni bersama dengan ejen rumah. Ejen membawa kami melihat rumah, tuan punya rumah lah, dekat Bukit Panjang. Rumahnya di tingkat 5 Casey.
Jadi rumah yang dimaksudkan ini rumah sebelum rumah corner lah. Jadi rumah beliau dan barulah ada satu lagi unit bahagian hujung blok yang dimaksudkan ini. Kakak pun masuk dalam ruang tamu, adalah beberapa perabot tetapi tetap tak nampak berselerak. Ya, nampak luas sebab cuma sekadar ada coffee table ataupun meja kecil dan juga ada sofa, ada rak televisyen, di atasnya ada televisyen yang telah pun ditutup dengan surat khabar. Kemudian ada meja makan, kemudian baru dapur. Jadi kakak pun tengok bilik lah, disuruh pilih nak bilik yang ini atau yang ini. Jadi kakak pun serahkan pada anak lelaki kakak. Jadi setelah dia buat keputusan, kami pun mengambil sebuah bilik. Bilik yang kami ambil adalah sebuah bilik yang mana tingkapnya menghadap koridor rumah dekat Bukit Panjang. Satu lagi bilik, tingkapnya menghadap belakang rumah. Jadi kalau tengok dari luar tingkap belakang, nampak belakang rumah tingkat 5. Kalau bilik yang anak kakak pilih, tingkapnya menghadap koridor. Jadi itulah sebab kata anak, bilik ni kelihatan lebih luas daripada bilik yang satu lagi. Dan kakak pun setuju, kita pun berurusan dengan menandatangani beberapa kontrak, kena bayar rumah tu 2+1, kita pun bayar dan akhirnya menetap di rumah yang disebutkan. Pendengar Ria 897, pada malam yang pertama, kakak dengan anak, ya, kakak kata dalam rumah tu, dalam bilik tu cuma ada satu katil bujang, single bed. Kakak kata pada anak, tak apalah, Wan tidur dekat atas katil, Mamah tidur bawah. Anak kakak kata tak nak, Mama tidur atas, Wan lelaki, Wan boleh tidur bawah, tak kisah. Waktu tu hanya beralaskan tilam yang baru beli dengan satu bantal. Anak kakak mati-mati suruh kakak tidur di atas. Dan dipendekkan cerita, pada malam tu tengah tidur, anak kakak tiba-tiba bangun. Dia kejutkan kakak. Katanya, Mama. Kakak pun bangun tanya kenapa. Katanya dia tak boleh tidur. Kakak tanya kenapa, dia diam. Kenapa ni? Cakap dengan Mama. Kakak ingatkan mungkin dia terganggu sebabnya kita tinggal di sebuah rumah sewa, Casey. Yalah, sebelum ni tinggal rumah sendiri. Sekarang ni merimpat sana sini. Kakak pun tanya, nantilah insyaAllah kalau HDB dah panggil, kita dapat kunci rumah sewa, kita tinggal rumah sendiri. Dia pun cakap, bukan tu Mama. Jadi kakak tanya kenapa? Tak apa. Dia tidur. Jadi besok pagi kakak pun terlupa akan perkara yang berlaku semalam. Dan beberapa hari kemudian, waktu tu kakak ajak dia pergi ke pasar serba nikah untuk beli barang-barang kering untuk disimpan dalam rumah untuk kita makan. Sedang beli tu kakak teringat dan kakak tanya, tempoh hari kan Wan kejut Mama malam-malam, kenapa Dia diam. Kemudian akhirnya bila kakak cakap baik-baik dengan dia beritahu kakak. Kan kakak tidur dekat atas katil. Dia tidur dekat bawah, di atas lantai, di tepi katil. Katil tu katil bujang, bawah katil tu lopong. Tidak ada barang pun yang diletakkan di bawah katil. Kata anak kakak, ketika dia sedang tidur, dia terbuka mata, tiba-tiba dia ternampak dekat bawah katil, ada susuk tubuh wanita sedang baring dan kepalanya sengit sedang memerhatikan dia. Bila dia ternampak, dia terperanjat. Dia pejam mata dan membaca beberapa kali dia beristighfar. Sebelum dia bangun, pergi ke katil dan kejutkan kakak kerana katanya dia dalam keadaan ketakutan. Tetapi dia tak nak beritahu, katanya tak ada apa-apa. Bila kakak tanya lagi, betul ke? Dia kata betul Mah. Dia nampak susuk tubuh bawah katil kakak. Perempuan tengah baring, Casey. Tengah baring Rambut panjang, sambil tu kepalanya dipusingkan ataupun ditelingkan sebelah kanan melihat anak kakak yang sedang tidur di bawah dekat atas lantai. Patutlah Casey, pada malam tu bila kakak tidur, kakak dapat rasakan macam ada orang tendang-tendang katil kakak daripada bahagian bawah. Tapi kakak tidak indahkan, kemungkinan kakak rasa mungkin katil ni ada sesuatu yang tak kena. Tak apa, besok boleh periksa. Rupa-rupanya Casey, katanya Kak Nas kita terperanjat saya apabila anak mengatakan dia ternampak susuk tubuh wanita dekat bawah kolong katilnya. Dan pendengar ya, kata Kak Nazira, apa yang berlaku, kakak pun mendapatkan khidmat seorang ustaz untuk datang ke rumah dan untuk tengok bilik itu sendiri. Jadi ustaz tu pun membacalah surah-surah dan memagar. Jadi bila ustaz tu pagar, sebabnya dia
dia ni datang untuk sewa bilik sebab kakak sewa bilik. Jadi ruang tamu, bilik sebelah, bilik tuan rumah ni tidak disentuh. Jadi kata, saya dah pagar, Alhamdulillah. Apa jua yang mengganggu anak kakak ni dah tak ada lagi lah. Dia pun pulang. Masalahnya bila dia pagar tingkat bilik. Dia pagar pintu bilik. Benda tu dekat luar. Kakak dengan anak tengah tidur kisi waktu malam. Tengah tidur, kakak terbangun dulu. Kakak dengar bunyi cakar. Pintu bilik kami dicakar-cakar ketika kakak sedang tidur dengan anak pada waktu malam. Yang ini daripada Apit kata, apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12? Apit ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menakutkan ini. Pengalaman kisah yang menyeramkan ini berlaku 2 tahun yang lalu. Waktu itu saya dengan isteri baru balik dari makan malam. Sampai di kolong blok rumah saya selepas 12.30 malam lah. Saya tak ingat lebih tepat jam berapa. Tapi saya tahu selepas midnight saya sampai di kolong blok rumah saya. Dan saya dengan isteri sedang berjalan. Dan entah macam mana, tiba-tiba isteri saya kata dia terlupa nak ambil barang. Awal tadi ada beli sesuatu. Isteri suruh saya ambil, temankan dia. Tapi saya kata, penatlah, malas. Bukan apa, Kisi. Saya ni letak kenderaan saya di tingkat 5. Di tempat letak kereta bertingkat. Siapalah nak pergi panjat tangga balik lepas makan perut dah penuh. Jadi saya kata, besok ambillah, nanti abang ambilkan. Tapi isteri saya berdegil. Isteri kata, nak sekarang bang, nak sekarang. Isteri saya ni berdegil. Jadi saya kata, okey, kalau nak sekarang abang tak boleh temankan. Minta maaf lah. Jadi isteri saya kata, tak apalah, biar yang pergi. Isteri saya minta kunci kereta. Dia tinggalkan saya pun naik ke atas rumah lah. Rumah saya di tingkat 5. Betul-betul depan, belakang dapur rumah saya ni boleh ternampak lah bahagian hadapan tempat letak kereta bertingkat di kawasan rumah. Bila saya naik atas, saya masuk rumah macam biasalah, beri salam. Kemudian saya cuci kaki saya dan saya pun tengoklah isteri saya, jenguk isteri saya dari tingkap dapur. Kata Apit, apa yang berlaku? Saya cari isteri, mungkin dia sedang naik tangga agaknya sebab tingkat 5 kan. Dan bila akhirnya saya nampak isteri keluar, betul ke si, dari tingkat 5? Isteri saya nampak saya. Dia nampak saya di tingkap dapur, kemudian dia angkat tangan, dia lambai-lambai. Saya pun lambai balik. Isteri berjalan pergi ke arah kereta. Isteri buka pintu kereta, ambil barang yang tertinggal dalam kenderaan. Kisi, bila isteri buka pintu, saya terperanjat. Depan kenderaan saya, berdirinya seorang wanita rambut panjang sedang memerhatikan isteri saya. Saya nampak dengan jelas. Dan yang hairankan saya boleh nampak isteri saya tak perasan. Kemudian isteri tutup pintu dan kunci kereta. Saya boleh lihat isteri saya seolah-olah beberapa kali lah, isteri saya seolah-olah beberapa kali menggosok tangannya dalam keadaan ketakutan macam itulah. Jadi bila isteri berdiri, dia gosok tangan kiri, tangan kanannya macam meremang bulu rumah. Saya dah nampak benda tu. Jadi saya tak tahu nak cakap apa. Isteri saya jalan, dalam hati jangan belok kiri sebab benda tu berdiri sebelah kiri. Nasib baiklah Kisi, isteri saya belok jalan tempat yang sama, belok sebelah kanan. Dia turun tangga, benda tu hilang bila saya pandang isteri dan cari dah tak tahu ke mana. Jadi bila isteri jalan ke bawah, saya tengok, tak berani nak masuk bilik. Saya tengok isteri jalan daripada tempat letak kereta menuju ke arah kolong blok rumah saya. Kata Apit, saya perhatikan. Alhamdulillah, kata Apit, benda tu dah tak ikut isteri aku dah. Selamat. Jadi isteri pun jalan kolong blok, saya pun dah bersyukur lah. Mungkin agaknya saya terperasan ke ada orang ke betul-betul tadi. Saya pun masuk ke dalam bilik, saya salin pakaian saya, baring atas katil, saya hidupkanlah katanya sini laptop saya untuk cek Facebook. Sedang saya hidupkan laptop ni, isteri saya pun masuk ke dalam rumah. Bila isteri masuk dalam rumah, isteri marah saya, kenapa tak tutup pintu? Dia kata, bang, tutupkan pintu bang, saya tak tahan ni. Isteri saya masuk tandas nak terkucil katanya. Jadi bila isteri masuk tandas, saya pun angkat laptop dari riba saya, letak tepi katil. Saya kemudian jalan terus pergi ke pintu rumah saya, bukan pintu depan, pintu bilik rumah saya. Bila berdiri terperanjat, Kisi, nampak perempuan dengan lidah terjeli keluar berdiri depan pintu rumah. Bila saya nampak, saya istighfar, terus tak berani nak tutup pintu. Isteri keluar tandas marah, bang, saya kan suruh tutup pintu. Isteri saya boleh jalan depan pintu ni, tutup, tarik pintu besi. Saya perhatikan benda tu masih berdiri, Kisi, depan isteri saya. Punyalah gamam, Kisi, kalaulah saya tadi temankan isteri, saya rasa saya nampak saya dah tak boleh bergerak dah.
Itulah pengalaman saya. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Ini berlaku di kawasan salah sebuah estet perumahan di Admiralty. Okeylah, berikut ini datangnya daripada Raizan. Kata Raizan, selamat tengah malam bro. Selamat tengah malam Raizan. Pengalaman saya tak seram sangat. Tapi ini berlaku pada hujung minggu lalu. Hari Sabtu, saya dan juga ibu, ayah, adik-beradik. Kami kesemuanya 5 orang pergi ke Pulau Ubin untuk berbasikal. Jadi bila kami dah sewa basikal, yang masing-masing nak kayuh pergi masuk pendalaman kawasan Pulau Ubin tu, bila dah jalan jauh, ada satu kawasan ni, tempat ni dia macam dia macam meladang pokok-pokok getah. Jadi kami pun letakkan basikal dekat tepi. Di situ ada satu pondok. Saya, ibu, ayah dan adik-beradik yang lain duduk, minum dan makan. Ada sandwich yang dibuat oleh ibu dibekalkan untuk treat kami. Sedang makan, saya perasan Saya perasan dekat salah satu pokok getah ternampak macam ada orang berdiri. Yang menakutkan sangat-sangat bila saya pandang, sekali pandang saja, lidahnya panjang sampai ke lantai. Ketika yang saya nampak benda tu, dah nak dekat masuk senja. Ya, pukul 6 lebih nak dekat masuk 7 malam. Jadi saya terperanjat, terlihat benda tu lidah sampai ke lantai. Berdiri memerhatikan kami sekeluarga sedang nikmati juada dan berehat. Bila saya tengok, saya terkejut. Sampaikan roti yang saya pegang terjatuh. Ibu dan ayah terus toleh. Benda tu dah tak ada, saya pun dah tak nampak. Jadi tiba-tiba ayah saya kata, cepat makan. Dah, kita balik sekarang. Katanya, bila kami semua dah angkat barang-barang, nak naik basikal, keluar dari kawasan tu nak kembali ke jeti, Kisi nak tahu tak? Dalam perjalanan, kami berlima kayu basikal. Basikal adik perempuan saya tak boleh bergerak. Kayu macam berat. Bila periksa, tidak ada apa-apa pun. Bila periksa basikal, memang tak ada apa-apa, semua macam biasa. Bila ditunggang kayu, boleh bergerak. Tapi pelan sangat, kena letak effort macam nak naik bukit yang tinggi. Jadi hairan Kisi, cukup hairan. Tiba-tiba, bila ada kayu jauh sedikit, ada seorang pakcik ni, ada satu rumah ni, di sana dia ada jual minuman, dia keluar. Dia pun datang dekat kita, dia kata, kenapa tak duduk sini dulu minum air? Jadi bapak saya kata, taklah cik, kami semua nak balik. Pakcik tu kata, lebih baik awak duduk sini, kan basikal tu berat. Ayah terkejut, macam mana pakcik ni tahu? Jadi kami semua duduk, minum air. Setelah waktu maghrib, ayah pun dan ibu semua tumpang solat. Selepas solat, kami keluar. Basikal adik semua dah boleh macam biasa bergerak. Sampai dekat jeti, kami terfikir-fikir. Apa benda yang pakcik tu nampak, kita semua tak nampak. Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita, datangnya daripada Encik Rahman. Kata Encik Rahman, Kisi, saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan pengalaman saya memang banyak Kisi sebab dah macam-macam bangunan saya pernah ditugaskan untuk menjaga dan selalunya saya kerja malam. Sebab apa? Itulah antara permintaan saya bersama dengan syarikat ni. Kalau boleh letakkanlah saya pada waktu malam. Jadi waktu pagi itu saya nak uruskan keluarga dan kata beliau, antara tempat yang beliau pernah jadi pengawal keselamatan, percaya ataupun tidak, ini kata beliau ni adalah dahulunya Old Changi Hospital. Dulu saya pernah menjaga kawasan tu lah apabila syarikat saya dikerahkan untuk menjaga beberapa bangunan supaya tidak dicerobohi. Tapi bukan baru-baru ini, agak dah lama dahulu ketika bangunan ini masih belum lagi dibaik pulih. Jadi bila saya ditugaskan, kami ada sebuah pejabat di bahagian bawah bangunan dan ada kalanya kena naik atas, kita kena buat rounding. Tak payah clocking, cuma rounding dengan lampu suruh tengok kalau ada mereka yang masuk dan mencuri barang-barang yang ada di dalam. Jadi bila saya sedang buat rounding pada malam tu, apa yang berlaku, saya ternampak di tingkat 2. Ini bangunan bahagian atas, kawasan ward. Jadi tempat ward
atas bukit tu, tingkat 2, saya nampak ada 2 orang sedang berdiri. Dari jauh saya nampak dengan jelas, walaupun gelap kerana ada pancaran daripada bulan ni, dapat lihat 2 orang dari jauh. Saya pun mengangkat lampu suluh dan suluh dekat 2 orang tu yang tidak saya lihat dengan jelas, dan saya mati hidupkan balik, macam buat beaming effect ya kepada 2 orang yang sedang berada dekat atas. Setelah dia nampak saya suluh, dia pun dua-dua ni bergerak. Saya lari kejar. Lari dari jauh. Excuse me. Hello. Bayangkan ini malam-malam hari, beliau bertugas seorang diri, kata Cik Rahman. Hello. Excuse me. Hey, wait. Saya kejar. Saya kata, excuse me, wait, suruh tunggu. Jadi bila mereka jalan, mereka masuk kawasan koridor, dah tak nampak. Saya pun naik tangga KC. Naik tangga, saya bawa lampu suluh, saya suluh. Hello, excuse me. Bila saya dah sampai dekat koridor, sebelah kanan adalah pintu-pintu dan tingkap ward, bilik-bilik ward. Sebelah kiri pula ada satu lagi koridor. Saya diri dekat situ, saya suluh kiri kanan. Dah tak ada tempat lain daripada orang boleh lari. Mana Tiba-tiba pada malam tu, bayangkan, setelah saya termengah-mengah, saya dengar orang ketawa. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya dengar dengan jelas pada malam tu ada suara orang ketawa. Selepas ketawa, barulah bau wangi, bau harum datang. Meremang bulu rumah saya. Saya dah tahu dah, yang saya nampak tu mungkin bukan manusia. Saya ke belakang pusing, ke belakang pusing. Saya jalan perlahan-lahan. Inilah waktu paling menyeramkan dalam hidup saya. Sampai dekat tangga, saya nak turun bawah, saya dengar. Seperti ada orang panggil saya dengan tarikan nafas yang panjang. Dia kata, Saya tak tuli sampai di kawasan tempat parking di bawah tu. Saya jalan terus, turun ke bawah, langsung masuk ke dalam ofis, duduk dan tenangkan diri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Malam, saya baru pulang dari supper, sekitar pukul 4 pagi. Selepas meletak kenderaan kereta saya di tempat meletak kereta bertingkat di dek nombor 4A, saya pun jalan. Turunlah melalui slope di tempat meletak kereta tersebut menuju ke dek 3A kerana ia ada hubungan kapak dengan blok yang saya tinggal. Dan saya tinggal di tingkat 3. Sedang saya berjalan, boleh dikatakan dekat Link Way, terdengar bunyi macam ada kisut, bunyi siritan. Saya pandang ke depan, belakang, kiri, kanan, tapi tak dengar, tak kelihatan apa-apa. Saya mula fikir yang macam-macam, Kisi. Yalah, balik pukul 4 pagi. Apa tak fikir bukan-bukan bila dengar bunyi yang menakutkan tu. Nak balik atau nak tunggu subuh aja. Sedang saya melangkah melepasi di satu tembok di Lingway, secara tiba-tiba ada nampak wanita tua berdiri dekat koridor yang menuju ke arah flat saya. Hanya beberapa meter saja sambil dia seolah-olah merenung memandang ke arah saya. Wanita itu ada baby pram ataupun kereta sorong bayi bersamanya, tapi kereta itu dipenuhi dengan plastik-plastik bag yang isinya entah apa. Saya pun tak pasti. Saya pun beranikan diri untuk jalan melepasi wanita tua dengan kereta sorong bayi. Meremang bulu rumah saya, Kisi. Wanita itu hanya berdiri saja, tidak bergerak. Selepas saya lalu dekat wanita tu, saya dengan kelang kabut bergegas pulang ke flat. Lalu dengan pantas buka pintu flat. Wanita itu kelihatan macam dia ikut saya.
Kisi, sebenarnya saya tak tahu. Wallahualam bisawab, katanya siapa wanita itu, tapi memang cukup menakutkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi.